Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran dari kumpulan yang akan membentangkan tajuk fiber optik. Pada tahun 1621, ahli astronomi dan matematik Belanda iaitu Willibrord Snellius yang menciptakan hukum Snell dengan menyelidikannya tentang hukum pembiasan cahaya. Kemudian pada abad ke-19, jurutera awam dan fizik Perancis Augustin Jean Fresnel menyumbangkan pemahaman yang lebih lanjut tentang pembiasan cahaya, dan dia jugalah yang menciptakan lensa Fresnel. Pada tahun 1854, ahli matematik dan fizik Austria Christian Doppler membuat penyelidikan tentang law of total reflection, di mana cahaya yang memasuki suatu meja akan dipantulkan sepenuhnya. Pada tahun 1870, ahli fizik Ireland John Tyndall melakukan eksperimen berdasarkan law of total reflection dengan meneliti gerakan cahaya pada air melengkung. Pemahaman dan ciptaan lensa Fresnel ini menjadi kunci penting dalam terciptanya fiber optik. Okey, seterusnya saya akan membentangkan serba sedikit, iaitu tentang fungsi fiber optik pada masa kini. Yang pertama adalah jaringan perusahaan, digunakan dalam infrastruktur jaringan perusahaan untuk koneksi internal dan akses kepada internet. Yang kedua, internet, iaitu memberi connection internet yang cepat dan stabil. Yang ketiga, iaitu kabel kegunaan televisyen. Ia akan memberikan signal yang berkualiti tinggi kepada televisyen melalui fiber optik ini, iaitu seperti yang kita tahu, jika kita menonton televisyen, kita akan mendapat siaran yang lancar dan tiada apa-apa halangan. Hari ini saya nak berbicara tentang penggunaan fiber daripada sudut pandang agama. Baiklah, umumnya apabila kita bercakap mengenai penggunaan fiber ini, lazimnya ianya berkaitan dengan penggunaan internet. Tak kira sama ada penggunaan internet di rumah, Unify, ataupun penggunaan internet di telefon kita melalui Celcom, U-Mobile, Digi dan sebagainya. Jadi daripada sudut pandang agama, penggunaan fiber ini mempengaruhi banyak perkara. Jadi yang saya nak tekan kat sini ialah melibatkan tiga perkara lah, yang mana ianya melibatkan ilmu dan pendidikan, amanah, dan yang terakhir sekali kesejahteraan. Yang mana melibatkan ilmu dan pendidikan ini, masyarakat dapat meningkatkan ilmu daripada semua bidang, kesihatan, matematik, sains dan sebagainya. Dan mereka-mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut juga dapat membantu untuk menyebarkan video-video tentang misalnya kesihatan, contohnya untuk memberitahu kepada masyarakat cara-cara mengelakkan diabetes, cara-cara untuk mengekalkan diri yang sihat dan sebagainya lah. Jadi yang seterusnya berkaitan dengan melibatkan internet. Kita sebagai setiap individu hendaklah amanah dalam menggunakan internet, khususnya media sosial, apa-apa jenis aplikasi sekalipun, termasuklah WhatsApp, kerana kita terdedah kepada menyebarkan fitnah. Yang mana kita berpeluang untuk menyebarkan fitnah apabila maklumat-maklumat itu tidak betul, ataupun kita dengan sengajanya membuat fake account di dalam media sosial seperti Instagram, mungkin di Twitter dan sebagainya, membuat fake account untuk menyerang seseorang individu dengan berkata perkara-perkara yang tidak baik kepada individu tersebut. Jadi kita hendaklah amanah dengan menjaga perilaku kita dan amanah dengan setiap tindak tanduk kita. Jadi yang terakhir sekali, penggunaan fiber ini dapat meningkatkan kesejahteraan di kalangan kita sendiri, yang mana dengan penggunaan fiber ini sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan betul, kita dapat mengeratkan silaturahim dengan keluarga, dengan ibu bapa dan dengan sesiapa sekalipun. Kerana di zaman teknologi yang canggih ni, kita mempunyai banyak aplikasi yang kita boleh buat video call. Bila-bila masa kita ada internet, kita boleh buat video call. Seperti contoh aplikasi WhatsApp. Kita sebagai seorang pelajar, mungkin berjauh dengan ibu bapa, kita juga boleh menggunakan aplikasi ini untuk bertanya khabar. Jadi secara tidak langsung, perkara ini telah lebih mengeratkan silaturahim yang telah pun terjalin. Dan selain itu juga, penggunaan fiber ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bila mana jati diri seseorang itu meningkat. Jadi macam mana meningkatnya jati diri seorang itu apabila kita banyak aplikasi-aplikasi seperti Muslim Pro, waktu solat, azan untuk mengingatkan kita pada waktu solat. Jadi tak kira di mana kita berada, dengan bantuan aplikasi-aplikasi seperti ini, aplikasi seperti inilah yang akan mengingatkan kita, okey, sekarang dah masuk waktu Zuhur, dah masuk waktu Asar, dah masuk waktu Maghrib.
Jadi dengan secara tidak langsung kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Tapi dengan syarat lepas kita dengar azan, kita terus solat lah. Jadi itulah 3 perkara yang saya tekankan. Yang pertama, ilmu dan pendidikan, amanah dan kesejahteraan. Dan apabila kita melibatkan internet, apa-apa saja yang kita dapat, perkara yang pertama yang perlu kita buat ialah hendaklah kita tapis maklumat tersebut. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan tentang kesan penggunaan fiber optik dari sudut sains. Dengan adanya kabel fiber ini, terciptalah sebuah aplikasi yang bernama Optical Currency Tomography, dalam bahasa singkat dia OCT. Dengan adanya aplikasi ini, doktor dapat mengimbas biji mata dalam bentuk 3D. Bukan itu saja, biji mata itu akan dapat melihat dengan lebih jelas melalui setiap lapisan yang terdapat di biji mata. Sebagai contoh, kita mempunyai satu kek itu dibelah. So kita dapat melihat setiap lapisan yang berada di kek itu. Seperti inilah aplikasi ini berfungsi untuk mengimbas biji mata kita. Baiklah, akhir sekali saya akan menerangkan kelebihan fiber optik kepada pelajar. Kelebihan fiber optik telah memberi impak yang positif kepada pelajar dalam pelbagai aspek pembelajaran. Yang pertama, kelajuan pemindahan data yang tinggi. Fiber optik membolehkan pemindahan data dengan kelajuan yang sangat tinggi. Ini membolehkan pelajar mengakses sumber maklumat dalam talian, menjalankan penyelidikan dan memuat turun bahan pengajaran dengan lebih pantas. Keupayaan ini memberi pengalaman pembelajaran yang efisien tanpa gangguan. Yang kedua, kestabilan jaringan. Dengan menggunakan fiber optik, jaringan komunikasi dalam institusi pendidikan menjadi lebih stabil. Pelajar dapat mengakses sumber pembelajaran dalam talian, berkomunikasi dengan rakan sekelas dan menghantar tugasan tanpa gangguan atau kelewatan yang berlebihan. Yang ketiga, video conference pembelajaran. Teknologi fiber optik membolehkan penyiaran video dan konferens pembelajaran secara lancar. Pelajar boleh mengikuti kuliah dalam talian, berpartisipasi dalam pembincangan dan berinteraksi dengan pensyarah atau rakan sekelas tanpa masalah kesilapan atau kelewatan. Terima kasih.